Terima kasih Tan Sri, Betul. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan panjang lebar dalam zaman jalur lebar ni. Dan kita mengakui tadi bahawa walaupun penurunan FDI kita dijelaskan juga FDI global pun menurun, cumanya peratusan penurunan kita jauh lebih besar daripada penurunan global dan juga negara-negara jiran kita serta negara-negara ASEAN. Artinya untuk tempoh yang berkenaan sememangnya kita antara yang tercorot dan kurang mendapat perhatian. Dan berita baik yang diberikan oleh Timbalan Menteri bahawa pada tahun ini setakat ini yang masuk lebih banyak daripada keseluruhan tahun lepas, 3.4 bilion berbanding 1.38 bilion. Bukanlah satu jumlah yang besar berbanding misalnya tahun-tahun yang sebelumnya, tetapi ialah oleh kerana lebih itu nampaknya gembiralah kita. Apapun Tan Sri yang betul disebut tadi MEDA dengan peranannya, dan saya menganggap kegagalan kita membawa masuk pelaburan asing ini adalah juga kegagalan MIDA dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebelum ini. Apakah dengan mengkorporatkan MIDA yang dulunya lebih berperanan regulatory dan juga pengurusan ataupun administratif, kini diberikan satu tanggungjawab yang lebih besar, mungkin coordinating. Soalan Ya. jangan berhujah. Ya. Jawapan panjang, soalan tambahan kena lebih panjang. Ya. Adakah kementerian menyangka atau kerajaan menyangka biarlah bahawa penanda tangan, biarlah speaker yang menentukan sama ada dianya pendek atau panjang. Biar saya menentukan panjang dan pendeknya. Sila. Terima kasih Tan Sri. Jadi apakah MIDA boleh merubah budaya kerjanya? Adakah MIDA boleh mendapatkan the brains untuk melaksanakan suatu transformasi juga supaya peranan yang kita anggap tidak berjaya sebelum ini dapat dijayakan hanya dengan mengkorporatkan? Apakah kita bersedia kerana pelaburan asing ni, Tan Sri yang betul, merupakan antara penggerak pada pencapaian sasaran 2020 untuk sustain dengan izin 6% peningkatan setiap tahun, memerlukan FDI. Sama ada apa yang saya tanya tadi tentang MIDA ni mampu dilaksanakan dengan keadaan yang sedia ada pada hari ini. Terima kasih Tan Sri. Tak panjang pun. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan tersebut. Tetapi suka saya nyatakan di sini bahawa saya tidak setuju dengan hujah Yang Berhormat yang menyatakan bahawa MIDA gagal untuk membawa pelaburan asing ke negara kita ini. Dan apabila dikooperatifkan, adakah ini satu pendekatan yang akan membantu meningkatkan lagi pelaburan? Apabila dikooperatifkan, MIDA sekarang ini mempunyai keupayaan untuk membuat keputusan dengan lebih cepat, lebih pantas apabila berunding dengan pihak-pihak pelabur asing, dan ini diharapkan akan dapat menjayakan matlamat mereka untuk membawa pelaburan-pelaburan ini. Dalam usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh MIDA sebelum ini, termasuklah pada tahun ini, sebenarnya hasil daripada usaha-usaha MIDA itu telah membawa pelaburan yang begitu banyak dalam negara, termasuklah kepada negeri-negeri yang dikuasai oleh Pakatan Pembangkang. Seperti yang kita nyatakan sebelum ini, di antara 5 negeri yang mendapat pelaburan tertinggi dalam tahun ini saja, dari bulan Januari hingga Ogos 2010, paling tinggi ialah negeri Selangor dengan 5.669 bilion ringgit. Yang kedua tinggi Johor, yang itu bawah Kerajaan Barisan Nasional. Yang ketiga dan keempat Pulau Pinang dan Kedah. Yang kelima Perak. Jadi ini membuktikan bahawa Kerajaan Barisan Nasional ini menggunakan pendekatan yang tidak pilih kasih, dan MIDA terus menjalankan tugas mereka untuk menggalakkan pelaburan. Walaupun begitu,
Tan Sri yang betul suka saya laporkan di sini juga. Kalaupun wujud sikap kurang senang di kalangan pelabur-pelabur asing terhadap Malaysia, ianya dicetuskan juga oleh kegiatan pemimpin-pemimpin Pakatan Pembangkang yang begitu aktif memburuk-burukkan nama negara di luar negara. Ini sangat berbeza dengan parti pembangkang negara-negara lain yang walaupun tidak sehaluan dengan parti pemerintah negara masing-masing, mereka tetap bersikap patriotik dan tidak tergamak untuk memberikan gambaran yang hina dan buruk terhadap negara sendiri di forum-forum dan acara-acara di luar negara. Itu ungkapan jangan tarik. Antara sebabnya mereka tetap bersikap patriotik adalah kerana jika ditakdirkan mereka akan mengambil alih pemerintahan negara mereka, maka kerja-kerja baik yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya akan dapat mereka manfaatkan. Dan itulah juga sebabnya kerajaan BN terus berusaha bersungguh-sungguh untuk menarik FDI walaupun untuk negeri-negeri pembangkang. Kerana itulah tanggungjawab jangka masa panjang kita kepada rakyat. Bukan macam Pakatan Pembangkang yang hanya mementingkan politik sempit jangka pendek. Terima kasih.